Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan media yang hadir di sini. Nama saya Tang Yize dan saya merupakan Presiden UMANI, sebuah gerakan mahasiswa yang berada di Universiti Malaya. Dan kita telah menerima banyak aduan tentang ketidakadilan sistem UPU kali ini dan kita hari ini telah menyerahkan kita punya laporan dan juga isu-isu utama yang kita mengkategorikan kepada pihak KPT dan tuntutan kita untuk mereformasikan sistem UPU ini. Jadi mungkin saya secara ringkasnya saya menjelaskan apakah tiga isu utama yang kita mengenal pastikanlah. Yang pertama sekali adalah tentang pelajar STPM telah dipinggirkan. Kerana kita semua sudah tahu isu Edward Wong sebelum itu sudah hangat dibincang dan kita boleh nampak betul-betul pelajar STPM mereka suka untuk mendapatkan keputusan yang baik dari segi akademik dan juga kurikulum. Jika kita nampak dalam kes Edward Wong sendiri, dia ditolak oleh sistem UPU dalam pilihan pertamanya oleh sebab dia tak dapat markah kokoh 10 markah. Tapi jika kita tengok secara terperinci dalam macam mana mereka mengira markah kokoh dalam STPM dan kita berbandingkan dengan matrikulasi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan markah yang berperingkat negeri, seorang pelajar daripada college matrikulasi hanya perlu menyertai ataupun bertanding dalam pertandingan ataupun aktiviti mana-mana yang dianjurkan oleh college itu sendiri saja. Kerana setiap negeri hanya ada satu college matrikulasi. Jadi dia hanya perlu menyertai aktiviti di college itu sendiri, dia sudah boleh dapat markah yang berperingkat negeri. Tetapi bagi pelajar STPM, mereka perlu menyertai aktiviti yang mengadakan pihak-pihak sekolah yang 5 sekolah, sekurang-kurangnya 5 sekolah yang berasal daripada 5 daerah yang berbeza. Itu telah menyebabkan sistem kurikulum, pengiraan markah kurikulum di STPM lebih sukar untuk mereka dapat. Dan juga kita tengok kepada silibus akademik STPM sendiri, dia jauh lebih mencabar dan juga sukar dan juga mereka mendapat recognition daripada standard antarabangsa seperti University of Cambridge juga mengiktirafkan silibus STPM tetapi bukan silibus matrikulasi. Jadi secara sistematik ni kita sudah tahu STPM dia silibus lebih sukar daripada matrikulasi dan there is an open secret that pihak KPT ataupun pihak sistem UPU dia memberikan prioriti kepada pelajar matrikulasi. Jadi itulah isu pertama yang kita rasa kita tak boleh berbandingkan apple dengan orange. We cannot compare apple and oranges because they are from different standards. Okay, that's the first issue that we've identified. Isu yang kedua kita mengenal pasti adalah mengenai dasar 10A yang Perdana Menteri tahun lepas kita dia mengumumkan semua pelajar lepasan SPM yang mendapatkan 10A boleh terus secara automatik masuk ke dalam program matrikulasi. Jadi polisi ini seolah-olahnya macam satu polisi yang baik. Tetapi jika dia menambah kuota untuk matrikulasi tetapi dia tidak bertambah kuota untuk universiti awam sekarang, akan menyebabkan banyak pelajar matrikulasi yang dapat keputusan yang baik. Mereka banyak yang dapat 4.0 dan juga kokoh markah yang 10 markah tetapi tak masuk khusus dan juga universiti yang mereka ingini. Banyak yang kita menerima aduan. Saya boleh bagi tahu aduan yang half of it kita menerima adalah berasal daripada pelajar matrikulasi kerana mereka banyak yang masuk oleh sebab dasar 10A ini. Jadi kita nak mempertanyakan ataupun mempersoalkan pihak KPT apakah cara penyelesaian terhadap pelajar-pelajar ini. Dan yang ketiga yang kita nak bangkitkan, mungkin sebelum tu kita tak nampak ada orang yang membangkitkan adalah tentang khusus asasi Universiti Malaya, PASUM yang dikenali sebagai. PASUM ni dia bermula daripada 1977 tetapi tahun lepas iaitu 2024 baru dia menerima pelajar-pelajar yang daripada non-Bumi Putra lah. Tetapi kita boleh tengok kita menerima aduan yang mereka mendapat markah 4.0 pun dalam asasi Universiti Malaya, mereka ditolak oleh sistem UPU untuk masuk ke dalam Universiti Malaya sendiri. Saya di sini nak mempersoalkan adakah pihak Universiti Malaya tidak beryakin tentang terhadap sistem pendidikan yang mereka design sendiri. Kerana ini sistem pendidikan mereka yang gubau, mereka yang design. Tetapi apabila mereka ada top scorer daripada sistem asasi mereka nak masuk ke dalam Universiti Malaya, mereka menolak mereka. Dan apa yang lebih pelik bin Jaib adalah pihak pengurusan sebenarnya ada memberikan mereka jaminan ataupun janjian tentang mereka akan memberikan prioriti
kepada student pelajar-pelajar ini untuk masuk secara saluran direct intake ataupun dalam Universiti Malaya kita panggil satu. Kenapa saya nak tanya, kenapa jika pelajar-pelajar ini mereka belajar dalam asasi Universiti Malaya sendiri, mereka jika berlayak untuk masuk ke dalam kursus itu, kenapa pihak universiti tak nak memberikan kuota itu, tempatan itu secara saluran UPU? Kenapa nak ada satu kuota sendiri untuk local student, untuk pelajar tempatan dan bagi kepada pelajar-pelajar daripada PASUM ataupun asasi Universiti Malaya? Adakah Universiti Malaya sudah menjadi satu corporate yang hanya nak memperalatkan pelajar-pelajarnya untuk menjana duit? Kerana sejauh pengetahuan saya, pihak Universiti Malaya masih sebuah universiti awam kan. Jadi kenapa pihak Universiti Malaya mereka nak memperalatkan pelajar-pelajar mereka sudah mengutip duit yang banyak apabila mereka masuk ke dalam PASUM. Tetapi mereka tolak tawaran mereka daripada saluran UPU. Tetapi lepas tu mereka akan bagi tawaran yang jauh lebih mahal daripada sistem UPU melalui saluran satu ataupun saluran direct intake. Jadi kami rasa sebagai sebuah universiti awam tidak sepatutnya menjadikan profit oriented, tetapi perlu menjadikan sebuah universiti yang betul-betul education oriented. Jadi lepas mengenal pastikan 3 isu ini, kita ada 2 tuntutan terhadap pihak KPT. Pertama sekali adalah untuk mengumumkan semua data dan juga sistem macam mana mereka punya sistem ranking berfungsi, macam mana dia dapat ranking ni, pelajar ni dapat ranking ini, pelajar ini dapat ranking ini, dan juga mengumumkan semua kursus daripada setiap universiti awam, khususnya kursus yang hangat seperti perakaunan, medik, perundangan dan sebagainya, ada berapa kuota bagi pelajar tempatan, dan lepas memberitahu ada berapa kuota, dalam kuota itu ratio dia dari segi STPM, asasi, diploma, A-level, matrikulasi adalah berapa. Itu sangat penting supaya semua rakyat boleh jadi satu pihak untuk semak dan imbang keputusan pihak KPT, supaya KPT itu betul-betul buat satu keputusan yang telus dan adil. Dan yang kedua adalah kita mengadvokasikan untuk memasukkan program matrikulasi ataupun kita nak samaratakanlah itu standard untuk masuk ke dalam kemasukan universiti awam. Kita boleh tengok hari ini pihak STPM, pelajar STPM dia akan dipinggirkan adalah oleh sebab pelajar daripada matrikulasi mereka ada shortcut, saya boleh cakap lah itu shortcut yang lebih baik. Mereka diletak di bawah satu talent pool untuk bersaing bersama sekali, tetapi sebenarnya dia punya standard secara syllabus akademik dan juga syllabus co-curriculum itu berbeza. Jadi untuk memastikan keadilan dan juga ketelusan sistem UPU ini, kita menuntut pihak KPT untuk memasukkan program matrikulasi dan hanya meninggalkan program STPM yang jauh lebih baik, jauh lebih diiktirafkan oleh standard antarabangsa seperti banyak-banyak universiti di luar negara seperti University of Cambridge.